Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wassalam. InsyaAllah mudah-mudahan anda semua terbaik. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat. Cepatnya masa berlalu. Kalau minggu lepas, inilah harinya kita menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Aidiladha. Tuan-tuan puan, maka bertuahlah orang yang berjaya mengisi Hari Raya minggu lepas dengan ibadah yang sempurna, ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah berlalu, kita sedang membina masa depan yang jauh lebih baik. Kita nak tingkatkan ibadah kita, nak mantapkan ibadah kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wa husni ibadati. Ya Allah, berikan aku, bantulah aku untuk aku memperelokkan, untuk aku mantapkan semua ibadah aku. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, sahabat-sahabat, perbanyakkan selawat. Hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat, kan? Perbanyakkan selawat, InsyaAllah, kan? Mudah-mudahan butiran-butiran tasbih ini menjadi saksi di hadapan Allah SWT yang kita banyak berzikir, mengingati dia. Kalau kita tengah bercinta, kita ingat siapa? Kita ingat awet kita lah, kan? Kita ingat power kita. Makan teringat dia, minum teringat dia, kan? Kalau kita bercinta, awet satu sekolah, kacau. Nampak tak? Pergi sekolah, kan? Bukan buku penting, bukan cikgu penting, bukan subjek penting. Yang penting nak tengok dia dulu. Kan? Nampak dia, oh tenang. Itu indahnya bercinta waktu sekolah, sahabat. Kita dah tua, dah nak mati dah. Cerita itu kisah lepas. Tapi nak kaitkan bahawa betapa indahnya sebuah percintaan kalau kita letakkan mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai agama ni. Subhanallah, indah. Nampak tak? Indah. Pagi tadi Pak Riz jumpa semua pelajar madrasah lelaki dah, kan? Kita nak adjust mana yang tak betul, kita nak betulkan mana yang rosak, mana yang perlu dibaiki, nak overhaul ke, nak servis ke. Setiap masa kita kena buat macam tu. Dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita kena jumpa dan jumpa. Kan, kita kena servis, kita kena overhaul. Kalau masalah tu besar sangat, kena overhaul, kena servis. Anak mana boleh tukar, kan? Jadi kita kena servis akhlak anak kita. Kita kena overhaul adab dia. Subhanallah. Madrasah pun sama. Walaupun dia pegang Quran, dia pegang kat tangan, belum sampai kat hati. Nampak tak? Dia pegang kat tangan, belum sampai di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, tak sampai kat hati yang susah ni. Satu, kita kena perelokkan ibadah kita, kena mantapkan ibadah kita. Kita kena rasa cinta kasih pada agama ni. Kita sayang pada Rasulullah, kita kasih pada Rasulullah, kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka kita, semua itu akan menghalang kita untuk buat maksiat. Semua itu akan menghalang kita untuk buat dosa. Semua itu akan menghalang kita untuk melakukan perbuatan yang salah. Dan bila kita duduk sendiri-sendiri, kata ulama, siapa kita? Lihat siapa kita ketika kita bersendirian. Siapa kita di sisi Allah? Lihat ketika kita bersendirian. Tak ada siapa tahu. Nampak tak? Pada waktu itulah buka video lucah. Waktu itulah main judi. Ketika itulah buat online, entah macam-macam game dia main. Nampak tak? Masa itulah dia buat benda pelik. Masa itulah buat video call dengan perempuan tak mana-mana. Nampak tak? Bila bersendirian-sendirian, banyak manusia rosak. Ingat, tulis kat ruang komen nanti, kan? Bila kita bersendirian kat dunia, kita rosak. Mana mungkin bersendirian di alam barzah kita hebat. Ingat tu. Bila kita bersendirian di dunia, kita buka video lucah. Bersendirian kat dunia, kita tengok macam-macam gambar-gambar lucah, video-video lucah. Bila tak ada siapa tahu, banyak maksiat kita buat. Pergi hotel, langgan pelacur, minum arak, main judi online, bersendirian. Kita rosak kat dunia. Mana mungkin bersendirian di alam barzah kita dimuliakan. Ingat tu, sahabat. Satu penting sangat. Siapa kamu ketika bersendirian, itulah kamu ketika di alam barzah nanti, insya-Allah. Berapa ramai orang malam tadi bersendirian, duduk dengan dilangan air mata, dijatuhkan membasahi pipi sebagai tanda saksi betapa dia cinta pada agama ni. Berapa ramai malam tadi, awal pagi, penghujung pagi, sebelum datangnya laungan azan memanggil, melaporkan diri di masjid. Subhanallah, kita menitiskan air mata mengingati dosa-dosa kita yang terlalu banyak.
kita jadi takut, kita jadi gentar, kita jadi bimbang, kita cemas. Takut-takut tak sempat untuk menghapuskan, untuk delete semua dosa kita. Ketika kita bersendirian, kita mengingati dosa-dosa kita yang lepas. Ketika kita bersendirian, kita mengingati kesilapan-kesilapan kita yang lalu. InsyaAllah sahabat-sahabat, ketika kita bersendirian di alam barzah, berita indah dan gembira Allah kabarkan pada kita. Percayalah, siapa kita di alam barzah sebenarnya sudah terjawab ketika kita berada kat dunia ni. Banyakkan diri kita bersendirian. Ada orang kata, Pak Adik, saya ni kalau sunyi-sunyi saya risau, saya tak boleh sendiri-sendiri. Sahabat, sama ada kamu suka atau tidak, sama ada kamu rasa tak selesa ataupun selesa bersendirian, kamu tetap akan bersendirian di alam barzah. Tetap akan bersendirian, tidak ada teman, tak ada sahabat, tak ada kawan, tak ada isteri, tak ada suami, tak ada anak-anak. Ia akan mengiringi kehadiran kita di alam barzah nanti. Mereka hanya hantar kita sampai ke liang lahat dan mereka pergi, walaupun dengan tangisan yang bertali arus tak berhenti. Tapi mereka tetap akan pergi. Sebab itu belajar, ajar, ambil kata-kata Pak Aris ni, sahabat. Ajar dirimu untuk bersendirian. Kadang-kadang waktu malam, dalam pukul 3.30, pukul 4, tutup api, gelap-gelap, tutup api. Kamu pasti akan nangis. Dalam keadaan kita risau, takut, cemas, tak boleh nak bernafas. Kadang-kadang orang tak biasa duduk gelap-gelap, seakan-akan tersak nafas, mereka cepat-cepat buka api. Sahabat, di alam barzah nanti cahayanya, mana Swisnya? Tahu tak Swisnya di dunia? Swisnya dipasang di dunia dengan amalan-amalan kamu. Itulah Swiss dia. Ia akan membuatkan kuburmu bercahaya terang benderang. Di dunia bila kamu duduk sorang-sorang gelap, kamu takut, kamu cepat-cepat cek Swiss, buka, ada lampu, Alhamdulillah. Tapi di alam barzah nanti Swisnya di mana? Mana lampunya untuk menerangi kuburmu? Ingat, duduk seorang diri di alam barzah itu benar, sahabat. Akan datang mungkin nakir bertanyakan pelbagai soalan, itu benar, sahabat. Berapa ramai Jumaat minggu lepas dia ada? Hari ini hari Jumaat, Jumaat pertama yang dia tak ada dah. Ini Jumaat pertama dia tak ada dah. Maka tiada Jumaat lagi dalam hidup dia. Orang kampung saya kan, Jumaat sebelum tu dia ada, tapi Jumaat minggu lepas dah tak ada dah. Nampak tak? Dan dia tak tahu yang Jumaat minggu lepas dia tak ada. Kita tak pasti Jumaat minggu depan kita ada atau tidak. Sebab tu mensyukuri nikmat awal itu besar. Bersendirian mengingati dosa-dosa kita itu juga besar. Tolonglah sahabat, duduk sorang-sorang, menginsafi kesilapan kita. Kalau kita semua mampu lakukan seperti itu, Pak Aris percaya kita tak akan mampu untuk lakukan dosa, untuk buat maksiat, mengata orang, menghina orang, mencaci orang, memfitnah orang. Kita tak akan mungkin mampu buat. Sebab kita takut azab Allah. Kita takut, kita bimbang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pasti akan duduk seorang diri, tidak berteman, tiada isteri, tiada suami pada ketika itu. Tolonglah belajar-belajar bersendirian di dunia. Belajar-belajarlah bersendirian. Duduk sorang-sorang, ingatkan dosa-dosa kita yang lepas. InsyaAllah kita masih ada masa. InsyaAllah kita masih ada ruang untuk bertaubat pada Allah SWT. Kita masih ada peluang, insyaAllah sahabat. Jangan sampai terlepas peluang tu. Pagi tadi kita solat subuh. Bagi mereka yang berjemaah, Alhamdulillah, sempat untuk kita dengar, diperdengarkan bacaan surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal salihan inna mukimun. Ayat itu sangat dekat pada kita nantinya bila kita seorang diri. Jangan kita termasuk dalam golongan itu. Wahai Allah, tolonglah ya Allah, hidupkan aku kembali. Untuk apa engkau nak hidup? Untuk aku nak beramal soleh. Pada waktu itu sahabat dah terlambat. Pada waktu itu sahabat dah terlambat. Jadi tolonglah, sebelum masa itu sampai, ia pasti sampai. Wallahi masa itu pasti akan sampai. Sebelum dia sampai sahabat, marilah kita renung-renungkan perjalanan yang lepas. Ramai orang memikirkan tentang masa depan, strategi untuk bisnes bertambah maju, strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan,
copywriting, tulisan-tulisan yang boleh menarik perhatian orang, yang akhirnya orang beli produk kita. Tapi berapa ramai orang memikirkan copywriting yang lepas yang merosakkan iman dia? Berapa ramai yang fikir yang lepas-lepas? Berapa ramai orang yang hadir dalam hidupnya yang telah dirosakkan, yang ditipu, dikhianati, dizalimi? Kehidupan kita yang lepas yang penuh dengan kerosakan tu bagaimana, sahabat? Di saat kita berfikir tentang masa depan, jangan kita tinggalkan masa lepas. Di saat kita risau tentang masa depan, nak makan apa, bisnes macam mana, pendapatan macam mana, nak bayar kereta macam mana, nak bayar rumah macam mana, jangan kita lupa masa lepas kita nanti kita nak bayar di alam barzah macam mana. Dengan amalan kita tak seberapa mampu tak kita bayar dosa-dosa kita di alam barzah sebelum perjalanan yang jauh lebih jauh untuk kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat dan tingkatkan dakwah. InsyaAllah kita selamat. Share video ini pada rakan-rakan anda yang mungkin, kalau ada antara mereka yang tak bekerja pada waktu ini hari Jumaat, ada negeri bercuti, mereka sedang berguling-guling di atas katil. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini boleh beri kesedaran, boleh mengetuk pintu hati mereka. Share lah video ini, sahabat-sahabat. Dah lama saya tak minta anda share, dan share lah. Mudah-mudahan hari Jumaat ni satu permulaan yang baik untuk kita tingkatkan ibadah kita, mantapkan ibadah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak buat setiap perbuatan tadi itu, perbuatan-perbuatan amalan-amalan kita adalah amalan yang dekat betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, kita tak banyak masa. Tajuddin, Sualung uruskan makan. Tadi kita jumpa semua pelajar pagi tadi. Kita nak overhaul semua, untuk pastikan mereka ada akhlak yang terbaik, terpuji, tertinggi, termulia. Bukan senang. Bangunkan manusia bukan senang. Nak betulkan kesilapan diri kita bukan senang. Banyak ingat dosa lepas akan jadikan kita lebih berhati-hati di masa depan. Ingat kata-kata tulis di ruang komen. Banyak ingat dosa-dosa lepas menjadikan kita takut untuk mencipta dosa baru di masa depan. Di ibarat macam ni, sahabat, ada kereta tak mampu bayar, ada rumah sangkut berbulan, bank dah telefon berulang kali, berdering-dering bank telefon, nak bagi tahu dah 2 bulan tak bayar, dah 3 bulan tak bayar. Kamu rasa kamu berani ke nak hutang lagi? Kamu nak cipta hutang baru lagi? Tak mungkin kan? Orang yang akalnya sempurna, orang yang normal akalnya, berakal, dia tak akan cipta hutang baru. Macam itulah hidup kita, sahabat. Bila kita terlalu banyak berhutang dengan Allah, kau nak hutang lagi ke? Kita terlalu banyak berhutang dengan Allah, tak bayar lagi dosa-dosa kita lepas. Berhutang dengan Allah, tak bayar, tak bertaubat, kan? Kita dah umur 40 lebih, 50 lebih, kita sedap tidur. Mana ada masa untuk tidur sedap-sedap? Kita kena bangun. Tak pantau lah pada jam macam tadi. Pastikan diorang semua ikut peraturan. Semua ada baru boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Faham ke, faham sahabat? Kalau kita banyak hutang, kita nak tambah hutang lagi ke? Sedangkan kita faham hutang-hutang ini akan menyusahkan kita di alam barzah. Sepatutnya kita dah umur 45, 50, dah masuk 60, kita tak akan hutang-hutang lagi dah. Jangan dah, tak usah fikir lagi pasal kereta, sahabat. Tak payah lagi beli kereta-kereta baru. Ni saya cakap, anda tak setuju tak apa, saya tak ada masalah. Ini perbezaan pendapat, ini biasa dalam kehidupan, kan? Kalau anda nak beli kereta cash tak apalah, kan? Nak beli kereta baru lagi, hutang lagi. Nampak tak? Subhanallah, semua benda nak hutang. Habis kita balik macam mana? Itu hutang dalam bentuk aset. Bagaimana hutang kita dalam bentuk dosa kita? Solat yang tertinggal lepas sudah bayar balik tak hutang tu? Solat kita yang banyak kita tinggalkan masa kita remaja dulu, dah bayar balik tak? Puasa-puasa kita yang kita berhutang tu, dah bayar balik tak? Dulu kita banyak mengumpat-mengumpat orang, dah bayar balik tak? Minta maaf kat orang. Perbanyakkan sedekah, dah buat tak? Kamu rasa dengan amalan kamu yang tak seberapa ni boleh selamatkan kamu ke? Kita solat pun kadang-kadang lalai, kadang-kadang hayal, jauh daripada khusyuk, sahabat-sahabat. Adakah kamu sudah bersedia untuk balik? Adakah kamu rasa kamu balik nanti kamu selamat? Subhanallah.
Satu dalam hidup, dalaman kita kena kuat. Kita kena banyak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak cari Allah. Kita banyak ingat Allah. Sebab hidup ini perjalanan yang singkat. Jangan terpedaya dengan andaian bahawa hidup kita lama. Rugi. Pernah dengar tak orang 70 tahun mati? Pernah kan? Pernah dengar tak orang umur 80 tahun meninggal? Pernah dengar kan? Pernah dengar tak orang 90 tahun meninggal? Pernah kan? Berapa lama pun umur dia tetap akan meninggal. Berapa panjang pun umur dia tetap akan mati. Pernah dengar tak orang umur 40 tahun meninggal? Pernah dengar tak orang umur 40 lebih meninggal? Dan kita umur 40 lebih, kita juga akan meninggal. Kalau orang lain umur 40 lebih meninggal, kita juga akan masuk dalam kategori itu. Kita boleh meninggal. Apa persiapan kita? Satu banyak muhasabah diri. Kata Sayyidina Umar, hisablah diri kamu sebelum kamu benar-benar dihisab. Kita di madrasah merasa hari ini kita memang berpapulas gila-gila untuk bangunkan akhlak budak-budak. Bukan senang. Kita risaulah sahabat-sahabat. Share lah video. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dapat pandangan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk, azam untuk tolong lebih ramai orang, azam untuk dakwah, azam untuk ingatkan yang baik-baik pada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Kita semua ada WhatsApp group. Kita nak tulis yang baik-baik. Kalau copywriting, banyak orang fikir pasal copywriting untuk jual produk. Bagaimana copywriting kamu untuk dakwah pada orang? Bagaimana tulisan-tulisan kamu boleh tak dekatkan orang dengan Allah SWT? Kita bayar beribu-ribu ringgit untuk belajar hanya copywriting saja, supaya produk kita letup, produk kita laris, produk kita dekat dengan mata pelanggan kita. Betul kan? Maka terkenallah perkataan copywriting tu. Tapi bagaimana copywriting tadi tu boleh menyebabkan kita dekatkan orang dengan Allah, kita juga secara tak langsung dekat dengan Allah. Kita belajar copywriting macam nak rak untuk jual produk, kata-kata kita penuh lembut, penuh nyaman, penuh bahagia. Tapi di luar daripada konteks produk kita, kata-kata kita di Facebook, di WhatsApp group penuh dengan menyakitkan, mengguris hati dan perasaan orang. Subhanallah, inilah kita. Kita tak banyak masa, sahabat. Ada orang umur 40 lebih dah meninggalkan, kita umur 40 lebih, maka bersedia untuk meninggal. Jangan kita anggap bahawa usia kita akan panjang. Kan? Kita nak keberkatan usia, bukan panjang usia. Kita nak keberkatan usia. Ya, wahai Allah, anugerah, hadiahkan aku keberkatan usia. Kita tak nak umur yang panjang, tapi penuh dengan kelalaian, penuh dengan kerosakan. Kita nak keberkatan usia. Kan? 40 tahun mati. 50 tahun mati. Tiba 50 tahun mati. Nak minta panjang umur pun tiba masa mati. Orang umur 90 tahun tu, dia pernah berulang-ulang kali minta panjang umur. Tiba masa dia mati juga. Nampak tak orang yang usianya 100 tahun mati? Kan, tahu tak sebelum dia 100 tahun tu, dia berulang-ulang kali dia minta panjangkan umur, masuk sambut birthday je, panjangkan usia. Orang semua doakan. Tiba masa dia mati juga. Berapa lama kita boleh duduk kat sini? Sebab ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita, sahabat. Dunia ini bukan tempat kita. Ingat tu. Dunia ini bukan tempat kita. Kita pasti kena pergi. Kita pasti kena berhijrah. Dunia ini satu perjalanan, bukan destinasi. Ingat tu. Dunia ini satu perjalanan, bukan destinasi. Kita ni semua musafir. Ingat tu, kita semua musafir. Cuba tengok soalan hari ni. Persoalan hari ni saya ada untuk besok. Ni tebal ni. Untuk besok, seminar besok. Maknanya besok seminar, kita tak ada live besok sebab saya ada seminar online dengan lebih kurang 500 peserta. Dan tengok, ini baru tak sampai 100 ni. Tebal macam ni persoalan hidup mereka, yang saya kena jawab semampu yang boleh. Dan saya tengah go through persoalan-persoalan yang sangat membimbangkan, mencemaskan. Dalam hidup kita banyak bercakap tentang impian dan harapan. Tetapi hakikatnya kita ada banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Kita ada banyak masalah yang perlu kita lunaskan. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, banyaklah fikir tentang perjalanan kita selepas ni. Islam datang dalam keadaan terasing. Kata Sayyidina Umar, ada kata
yang disampaikan menurut kata Nabi SAW. Islam ni datang dalam keadaan terasing dan dia akan pergi dalam keadaan terasing. Maka bertuahlah, kata Nabi SAW, manusia yang dalam keadaan terasing. Manusia kali ramai hari ini banyak yang melakukan maksiat, buat dosa. Hari ini banyak manusia buat dosa, sahabat. Banyak buat maksiat. Jadi tolonglah kita tinggalkan semua ni. Tolong fikir. Perjalanan akhirat kita bukan perjalanan dunia ni. Perjalanan akhirat kita kena fikir. Kena banyak berfikir. Duduk anak beranak, duduk satu keluarga, banyak bercakap benda ni, sahabat. Kita sudah berada di saat yang paling genting. Kalau kamu tengok kan, kuasa besar sedang bertelingkah. Kuasa besar Amerika Syarikat dan China kan sedang berada. Kalau kita boleh kata, kalau tak berhati-hati, mungkin saja peperangan boleh berlaku. Peperangan antara mereka tak semestinya peperangan bom nuklear, peperangan menggunakan senjata. Ada banyak pendekatan peperangan di alam baru ini. Menghantar virus, itu satu peperangan baru, peperangan biologi. Kan, apa yang berlaku pada hari ini, saya percaya. Saya tak minta anda percaya. Kan, saya percaya. Kan, mereka ada antara kuasa besar yang sedang merancang untuk berkuasa di seluruh dunia, berkuasa menguasai ekonomi dunia. Tanpa mereka sedar, mereka telah termasuk dalam perancangan Allah. Ingat, sebaik-baik perancangan manusia, baik lagi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yakin perancangan mereka bagus, tapi Allah sedang merancang untuk jahanam ke mereka. Ingat tu. Dan perancangan Allah jauh lebih baik. Bagi umat Islam, kembali pada agama. Kembali pada agama. Dan kita lihat di Indonesia, dan suara-suara para ulama, suara-suara para habaib sudah didengari sekarang. Sudah mula dikeluarkan. Mereka sudah mengeluarkan sesuatu yang memberi isyarat bahawa Islam semakin diusik, semakin terusik. Dan kita kat Malaysia, kita relax sebenarnya. Dan ada banyak benda yang berlaku secara halus, yang kita tak perasan, tak sedar. Cuba tengok politik Malaysia. Cuba tengok politik Malaysia. Lintang bukang kan, kelang kabut. Itu gambaran untuk kita faham. Kan, kita sudah berada di ambang yang sangat berbahaya sekarang. Kita sudah berada di ambang yang sangat berbahaya. Tolong jaga akidah masing-masing. Tolong jaga ibadah. Di saat masjid sedang dikawal dengan ketat, mengikut kota yang ditetapkan, walaupun ada walaupun dibenarkan dengan jumlah yang lebih daripada sepatutnya, tapi maksudnya kan, kota itu diwujudkan dengan jarak sosial dan sebagainya. Kita faham COVID-19 kan, tapi inilah perancangan-perancangan yang mungkin kita ambil mudah. Dahlah orang tak pergi masjid. Subhanallah. Sahabat-sahabat, kalau kita masih habiskan masa dengan bertelingkah, bangsa kita habiskan masa dengan berebut kuasa, kita terlupa nak melihat dan kita terlupa nak membaca, melihat, merujuk hadis-hadis Nabi SAW tentang akhir zaman. Kita pasti akan kalah. Kita pasti akan menyesal. Percayalah, kita akan menyesal. Kita pasti akan menyesal. Subhanallah. Datang daripada pendekar terbang. Orang alim sana sini sentiasa ada, tapi kenapa kejahatan dan kezaliman semakin hari semakin banyak berlaku? Kerana keikhlasan dalam hati tiada. Pendekar terbang. Nabi ketika ada pun, manusia tetap tinggalkan agama. Ketika Nabi hidup, Nabi berdakwah bermati-matian, ada banyak tempat tolak dakwah Nabi. Nampak tak? Hidayah milik Allah, usaha kita punya. Kita kena teruskan. Masyarakat memang bersepak-sepak, alim ulama, ustaz-ustaz memang banyak kan? Tapi kita kena faham, kita berada di akhir zaman. Yang kita kata ustaz dan ulama tu, adakah itu yang Allah pandang sama macam pandangan kita? Nampak tak? Yang kita nampak banyak orang keluar TV, bukan keluar di jalanan untuk dakwah masyarakat umum, masyarakat kalian ramai. Nah, ini yang kita bimbang sebenarnya. Ada banyak kes sosial yang tidak pernah berhenti, yang berjalan terus menerus, tapi usaha dakwah tak cukup kuat. Kita saling salah menyalahkan, kita saling peli memeli, kita saling tuduh menuduh. Ini menyebabkan agama yang hebat ini dicemari dengan sikap dan akhlak kita yang rosak. Kita tak membawa akhlak Nabi SAW. Kita tak bawa akhlak Islam. Maksiat tetap akan ada, sahabat. Maksiat tetap akan ada. Yang kita risau dakwah tak ada. Jadi jom kita sama-sama mengingatkan. Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat kata Nabi SAW. Tanya diri kita sendiri.
Kan? Di saat kita komplain orang sana, orang sini, orang sini, hari ini telah ada tak kita sampaikan dakwah? Hari ini ada tak kata-kata tulisan kita yang baik-baik yang kita telah sampaikan melalui FB, melalui IG? Ada tak kita masuk dalam WhatsApp group kata-kata yang mengingatkan kawan-kawan tentang akhirat? Ada tak kita kongsi hadis-hadis Nabi? Nampak tak? Maksiat memang banyak. Yang kita takut ialah dakwah yang tak ada. Di saat maksiat merata-rata, maksiat tu ada, yang kita takut dakwah tak ada. Jangan tunggu ulama' berdakwah, jangan tunggu ustaz keluar dakwah. Kita kena buat kerja ni. Sebab agama ni kerja kita. Kerja agama ni kerja umat Islam, bukan kerja menteri agama, bukan kerja ustaz dan ulama'. Kerja agama ni kerja kita bersama. Ini yang saya tanamkan pada pelajar madrasah saya. Kalau keluar rumah pun dah pakai sipu orang pun kau ambil, kemudian kau halalkan perbuatan kau tu. Contoh, bagaimana nak pimpin ummah? Kemudian kula-kula orang kata inilah ustaz. Orang anggap kita ustaz, sedangkan hidup kita dulu kat madrasah ambil sipu orang, ambil Colgate orang, ambil brugi orang, ambil shampoo orang. Subhanallah. Ini perjuangan kita di madrasah yang bukan senang. Maksiat ada di mana-mana. Tapi jangan berhenti untuk berdakwah, jangan berhenti untuk sampaikan benda baik. Kita yang tahu, kita sampaikan. Jangan kita fikir ustaz tak betul, orang ni tak betul. Orang tak betul memang bersepah-sepah. Kita yang tahu benda benar, kita buat dakwah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Akbar. Assalamualaikum, Johnson Danis. Nama hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya ada anak lelaki, seawal umur berapa boleh masukkan sekolah pondok? Jawapan saya mungkin tak sesuai dengan jawapan banyak orang. Kalau tanya pada saya suka budak kecil. Satu madrasah saya ambil seawal umur 7 tahun. Ada banyak orang tak suka, ada banyak orang tentang. Suka hati. Yang nak tentang, dia punya anak, dia tak payah hantar. Tapi kalau anda nak anak anda ada jati diri seawal usia dia muda, ingat, Pak Aris dah terlibat dengan dunia ni, buat counselling, coaching ni dah 27 tahun. Paling kecil kita jumpa budak 7-8 tahun dah berzina. Dia tak faham apa tu zina, tapi dia tengok bapak dia tengok video lucah, dia tengok tiap-tiap hari, dan dia buat hubungan seks tu adik-beradik. Ini antara kes baru satu, ada banyak lagi tak nak cerita kat sini. And kita akan kongsi besok kelas online bermula bulan 9. Pak Aris akan kongsi banyak benda. Kita akan buat kelas online ni satu benda yang berbeza. So anda boleh tinggalkan nombor telefon, anda hadirlah kelas online. Kan kita buat secara praktikal. Sesuatu yang kita nak buat secara praktikal, kita buat sama-sama. Subhanallah. Kan? Itu kelas online. Tapi Pak nak bagi tahu. Kan? Anak-anak kecil hari ini jangan dianggap kecil dengan mata kita yang dibesarkan tahun 70-an 80-an. Anak alaf baru tak sama dengan alaf yang dulu anak tahun 80-an 70-an. Anak tahun 70-an pandang orang dengan kemuliaan, pandang orang dengan penuh kebaikan. Anak hari ini pandang orang penuh dengan nafsu. Baru 8 tahun dah cerita pasal seks. Baru 9 tahun dah cerita tentang badan perempuan, tentang bentuk saiz perempuan. Ini bukan gurau. Kan? Baru 8 tahun dah hisap rokok. Baru 7-8 tahun dah kenal erti seks. Ada orang kata, kesian Pak Riz, kecil-kecil dah pergi madrasah. Habis kau tak kesian kecil-kecil pergi tadikah? Kecil-kecil masih mengangkat, masih menyarap, dah pergi taska dan rumah asuhan, pusat penjagaan kanak-kanak. Kau tak kesian? Engkau kesian orang dia belajar agama, tapi engkau tak kesian orang pergi tadika taska tu. Nampak tak pemikiran-pemikiran yang nak rosakkan keyakinan orang kepada agama. Ya, saya punya mudah je. Kecil-kecil kita dah tinggalkan kat madrasah. Kesian, dia perlu kasih sayang. Engkau tahu tak berapa ramai orang mak apa dalam rumah tak bagi kasih sayang? Engkau tahu tak berapa ramai orang membesarkan anak-anak sampai 15-16 tahun duduk dalam rumah, tapi anak masih berzina, anak minum arak, anak buat maksiat. Tak cukup ke 15 tahun, 14 tahun duduk dalam rumah, kau tak boleh bantu dia? Nampak tak? Ini isu dia. Saya ada kes banyak. Kan, mak bapak dalam rumah, tidur malam anak bawa balik jantan, masuk dalam bilik, berzina. Ini bukan gurau, saya handle kes. Saya bukan dengar cerita orang. Saya bukan baca kisah hidup orang. Saya handle kes. Satu, saya pegang prinsip, anak sekecil 7-8 tahun dah boleh hantar madrasah, hantar je. Kita pantau, kita pandu dia. Mudah-mudahan dia boleh manage diri sendiri. Setakat baju dia hilang, Colgate dia hilang, itu adalah perkara yang menjadikan dia semakin matang. Percayalah. Budak umur 15-16 tahun pun pensil hilang, pemadam hilang.
Jangan kerana pemadam hilang, pensel hilang, baju hilang, maka hilang iman kau. Jangan. Ini adalah proses untuk matang hidup kita, percayalah. Saya duduk asrama pun, dan masa suka mendengar pembagang hilang. Duduk universiti pun, baju kat ampayan pun curi. Punya mangkuk orang. Betul tak? Baju kat ampayan pun curi. Duduk kat universiti. Faham ke? Faham tu? Ini. Sebab tu lah, kalau tanya saya, jawapan saya macam tu. Tak perlu kita nak bergaduh, nak berhujah, nak berdebat. Nampak tak? Saya pegang pada fakta saya, anda pegang pada fakta anda. Anda kata, kecil sangat, biarlah dia dengan mak bapak dia. Betul juga hujah tu. Teruskan. Tak jadi masalah. Saya pegang prinsip di mana merasa saya, umur 7-8 tahun, saya jaga dengan penuh kasih sayang. Saya bangunkan mereka dengan penuh kesungguhan. Saya bangunkan mereka dengan penuh kegigihan. Memang pantau, memang saya bimbing dan pimpin mereka dengan sungguh-sungguh. Itu di part saya lah. Part ustaz dia kena jalankan, bagi tajwid, bagi makras, ajar anak-anak merasa kenal huruf. Itu part ustaz. Part saya, jadikan dia jantan, jadikan dia ada jati diri. Satu, semalam ustaz saya datang, kita memang amalkan puasa Isnin Khamis. Bagi anda, setidak-tidaknya tolonglah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata cinta Nabi, kata kasih Nabi, kata sayang Nabi. Nabi pesan sekurang-kurangnya berpuasa berapa kali sebulan? Yasir? Sebulan berapa kali? Tak mampu nak puasa Isnin Khamis, sekurang-kurangnya jangan tinggal. Puasa berapa kali sebulan? 3 kali. 30 hari ambil 3 hari, salah ke? Masalah ke? Muflis ke? Tiba-tiba semalam ustaz saya datang. Ustaz baru, budak-budak mengada-ngada. Tiba-tiba dia datang, dia kata apa pada saya, Pak Riz, pelajar ni muntah lah. Dia macam dia lepas buka puasa dia muntah. Saya bangunkan pelajar saya, bukan main-main. InsyaAllah. Saya kata, dia muntah apa? Muntah air. Tahu apa saya kata pada pelajar tu? Saya tengok dia tahu apa saya nak kata. Jawapan tu saya tak perlu bagi tahu pada tuan-tuan puan. Macam mana saya bangun ke pelajar saya. Kalau depan mak bapak anak aku muntah tu, ya Allah, apa nak buat? Anak aku muntah. Saya bangunkan pelajar saya untuk jadi jantan. Saya bangunkan pelajar saya untuk jadi fighter. Bukan pukul orang, bukan untuk bunuh orang. Fighter untuk hidupkan Islam, untuk pertahankan agama. Fighter untuk tidak tunduk pada nafsu. Bukan senang, bukan mudah, tapi perjuangan tetap kena teruskan. Biarlah kalah berulang kali, jatuh. Ingat persoalan ini, biarlah berulang kali kita jatuh, bangkit tetap kerana Allah. Biar kita dapat kutukan, hinaan, cacian, apa pun, biarkan, tapi bangkitlah kerana Allah. Sebab tu ibu, kalau nak hantar anak seusia 7-8 tahun, dan berapa pun usia dia, buat solat sunat 2 rakaat. Itu pesan Nabi SAW, amalan Nabi. Buat solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah. Boleh tak ya Allah, aku hantar anak aku sekecil ini? InsyaAllah. Kalau anak kita daripada kecil dah dilahirkan, dizahirkan, dah dibangun, disemai, dibimbing, ditarbiyah dengan semangat jati diri, maka dia tak ada masalah berada di madrasah. Tapi kalau dia umur 7-8 tahun, daripada kecil kita bimbing dia, sikit pegang tak boleh, jangan pegang, jangan naik tangga, jatuh, jangan, macam ni. Dia tak layak duduk madrasah tu. Sebab anda makin tak kuat. Nanti tak sampai sebulan anda berhentikan dia. Tak sampai 2 bulan anda berhentikan dia. Sebab anda tidur asyik ingat anak je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Pak Riz, bila lagi nak buat seminar kekeluargaan? Hari ini terlepas pandang atas urusan yang tak dapat yang tidak dizikikan. Kalau besok punya seminar online tak ada lagi, dah tutup. Kita dah tutup daripada minggu lepas, dah tutup. Tapi kita dah buka kelas online. Kelas online tu seminar, kelas. Maknanya setiap minggu ada kelas. Datanglah, hadirlah kelas tu, kelas online. Kita tak boleh lagi buat seminar-seminar terbuka-terbuka ni. Dan kita pun tak nak nanti ada kluster sana, kluster sini, kerana sebab kita punya program, orang tunggu je kluster ni. Dan apa yang kita nak buat, sahabat-sahabat, kita ada kelas online. So anda boleh tinggalkan nombor telefon kat ruang komen, dan untuk kita beri pencerahan tentang kelas online tu, insya-Allah. Mak Tok tidak bersendirian. Mak Tok Khalid Mak Tok tak bersendirian. Mak Tok rasa Allah ada membantu perjalanan hidup Mak Tok. Terima kasih Allah. Terima kasih Pak Riz. Hidup bila ada Allah, anak tinggalkan kita, suami tinggalkan kita pun tak apa. Bila hidup ada Allah, sahabat-sahabat kita pulaukan kita pun tak apa. Bila hidup ada Allah, sesaat pun tak rasa sunyi. Bila hidup ada Allah, tak pernah rasa bersendirian. Bila hidup ada Allah, bangun seorang-seorang waktu malam, kita rasa terhibur. Kita rasa hidup ini penuh keindahan. Terima kasih Allah, kejutkan aku untuk aku sujud pada Engkau. Satu hadiah paling mahal daripada Allah.
Ada orang dipasang alam, dia pasang alam berulang kali. Pukul 4 dia pasang alam, 4:05 minit dia pasang alam, pukul 4:10 pasang lagi, 4:15 pasang lagi. Berulang-ulang kali dia pasang, tapi masih tetap tidak terjaga. Tapi bagi ada orang, bagi segelintir orang, hubungan dia cukup dekat dengan Allah. Dia yakin Allah akan kejut dia. Terkejut dia pukul 4:30. Terkejut pukul 4, dia bangun, dia mandi, mula solat, bermula dengan solat wudu, kemudian disambut dengan solat tahajud 10 rakaat. Malam tadi dah buat witir, so tidak perlu witir lagi. Penghujung azan, sebelum diambang azan, dia sambut dengan istighfar berulang-ulang kali. Sebab hidup ini, bila ada Allah, tidak ada apa yang boleh halang kita. Hidup ini tak kerasa sunyi bila hidup ada Allah SWT. Percayalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurliah, kita kena tunjuk contoh yang baik, ajak orang buat baik. Betul Puan Nurliah? Qudwah hasanah, tunjuk contoh yang terbaik pada anak-anak kita. Mudah-mudahan dia memandang kita dengan penuh keseronokan, kebahagiaan, dan dia jadikan itu sebagai satu permulaan untuk buat benda baik. Ya? Kita kena ajak orang buat benda baik. Betul Puan Aliza, kita kongsi ilmu bukan kerana kita baik. Tak. Kalaupun seorang pelacur tegur kita pada waktu itu, walaupun dia seorang pelacur, tapi dia tegur tu betul, kita kena terima. Banyak orang hari ini, dia rasa dia lebih baik pada orang lain. Rosak iman kita, sahabat. Bila kita rasa kita lebih baik pada orang lain, kita pandang orang tu, kita pandang orang seakan-akan orang itu semuanya adalah rendah di bawah tapak kaki kita. Jangan, sahabat. Dan saya berulang-ulang kali kena macam tu. Sebagai seorang penceramah, tentulah hidup saya tak terlepas macam tu. Kadang-kadang saya dulu banyak ceramah di banyak tempat. Hari ini saya kurangkan ceramah-ceramah saya. Kan? Apatah lagi dah zaman PKP ni, tak ada lagi ceramah. Dulu bila saya ceramah, kadang-kadang orang tengok atas bawah kita. Siapa orang ni? Budak ni siapa ni? Macam bagus ya. Memang itu selalu saya kena. Syukur alhamdulillah, Allah beri saya kekuatan dan keberanian untuk berdepan dengan 1001 masalah. Kita sampaikan ilmu yang baik bukan sebab kita tak perlu tunggu kita jadi baik baru nak sampai ilmu baik. Tapi alangkah indahnya kalau kita benar-benar lakukan perkara baik. Kata guru saya, arwah guru saya pernah cakap, dan sampaikan satu yang baik yang telah kamu buat. Maka bila kamu sampaikan, insya-Allah orang lain terasa kebaikan itu. Sampaikan, ajak orang buat benda baik. Tapi syaratnya kamu buat dulu. Insya-Allah sesuatu yang baik datang daripada anda, kan, adalah datang daripada orang yang telah lakukan perkara baik itu. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pendekar terbang. Kenapa? Kerana zaman sekarang ini ilmuwan agama dan orang alim semakin ramai, tapi mengapa kezaliman dan kejahatan itu terus meningkat? Contohnya, tiap-tiap hari ada kes pembuangan bayi. Iyalah macam saya kata tadi kan. Bila kita sedar maksiat bersepah berleluasa, kita jangan berhenti berdakwah. Kita sebarkan kebaikan mengikut kemampuan kita menggunakan media masing-masing. Ada orang boleh gunakan Facebook, ada orang boleh gunakan WhatsApp group, ada orang boleh WhatsAppkan kawan dia, ada orang boleh gunakan IG dia. Apa saja medium yang ada, Allah izinkan teknologi ini berkembang dengan pesat, dan kita manfaatkan dengan teknologi ini untuk agama kita. Jangan benarkan teknologi ini melumpuhkan iman anak bangsa kita, melumpuhkan iman keluarga kita, melumpuhkan iman kita. Marilah kita sama-sama manfaatkan kehadiran teknologi ini untuk kita sebarkan perkara-perkara baik. Dan itu keazaman kita. Kita mesti macam tu, sahabat. Jangan sesekali kita benarkan teknologi-teknologi yang ada pada hari ini, kan, merosakkan anak bangsa kita. Mereka habiskan banyak masa, berjam-jam lamanya main game. Masa yang lama mereka gunakan untuk tengok cerita-cerita yang bukan-bukan. Dan kita kena dakwah, kita kena teruskan. Kalau kita mampu kurangkan setengah jam daripada 6 jam yang dihabiskan untuk main game, kita sudah sampai satu kejayaan. Teruskan lagi. Sehingga dia benar-benar rasa muak nak main game. Dia benar-benar rasa sayang pada agama ni. Satu isu paling besar, selalu saya kata dalam live saya, kita kurang tanamkan sayang pada agama. Kita kurang tanamkan sayang pada Islam. Kita kurang
sayang pada agama. Itu masalahnya. Hari ni Jumaat, berapa ramai orang sanggup datang masjid awal-awal, berapa ramai orang sanggup duduk lama untuk agama ni. Kita terlalu menyayangi dunia ini. Kita kata je kita sayang agama, tapi hakikatnya dalam perbuatan tidak begitu. Sebab tu sahabat-sahabat, tanamkan di anak-anak kita, agama ini harus dicintai, bukan dianuti semata-mata. Agama ini bukan sekadar dianuti, tapi harus disayangi. Agama ini bukan sekadar dianuti, tapi harus disayangi. Itu penting, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan janganlah kita kembali, entah bila Allah panggil kita, kita akan balik. Sahabat, kita akan balik. Sahabat-sahabat, kita semua akan balik. Bila tak ada siapa ada jawapan, tapi kita akan balik. Cuba kita renung masa lepas kita, supaya kita tak rosakkan masa depan kita. Kita banyak buat kesilapan di masa lepas kita. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Anak-anak remaja, anak-anak kita yang yang mendampingi kita, yang dalam pegangan kita, dalam genggaman kita, mereka mungkin tak nampak apa yang kita nampak. Satu, bimbinglah mereka, ingatkan mereka secara berterusan. Kabarkan mereka tentang hadis-hadis Nabi, tentang kehidupan masa kini. Betapa kita terus jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah Pasmidar, besok kita jumpa. InsyaAllah Pasmidar. Adam Amin, Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Andai sakit gastrik yang tak baik bertahun-tahun, walaupun makan ubat ulang-alik ke pakar pun masih tak baik, adakah doa dan zikir yang penyakit sebegini? Encik Adam, usaha kita menggunakan perubatan moden, teruskan. Tetapi pada waktu yang sama, kan, ingat Al-Quran tu syifa. Banyak baca Al-Quran, ambil ayat Quran yang Cik Adam hafal. Tak kisah ayat pun apa pun ayat. Kata guru saya, ayat apa pun boleh menjadi syifa. Kalau kita niat ayat itu untuk syifa, maka syifa lah dia, penyembuh. Ambil surah Al-Fatihah, jadikan satu amalan, kan? Baca 7 kali, baca surah Al-Fatihah ni 7 kali di air yang nak minum, jadikan amalan. InsyaAllah, buat bulan kali. Minum, pegang perut kita, jadikan syifa. Ya Allah, mudah-mudahan air yang aku minum jadi syifa. Mudah-mudahan ayat Quran yang aku baca ini syifa untuk diri aku. Pegang dia, kan? Kaedah psikologi Encik Adam, kan? Pegang tempat sakit, bercakap dengan dia. Pegang tempat sakit, bercakap dengan dia. Saya tak nak jelas-jelas sebab dalam ni kadang-kadang saya tak apa-apa halusi, nanti orang anggap ini satu amalan salah. Ini psikologi saja. Pegang tempat sakit, bercakap dengan dia. Wahai perut, sihatlah engkau, kerana aku nak beribadah pada Allah. Aku nak engkau sihat, ya. Kerana aku nak sujud pada Allah. Aku nak berdiri lama untuk solat, untuk menterjemahkan diri aku sebagai hamba kepada Allah. Wahai perut, sihat tau. Jangan ganggu aku ketika aku sedang berzikir. Jangan ganggu aku ketika aku sedang beribadah pada Allah. Borak dengan dia, insya-Allah. Cik Adam, ambil, baca surah Al-Fatihah 7 kali, hembuskan kat tangan. Baca, setiap kali baca, hembuskan. Hembuskan. Baca 7 kali dekat tempat yang sakit, insya-Allah. Cuba buat amalan 40 hari, insya-Allah. Ada banyak cara, insya-Allah. Cik Adam join tak program saya besok? Nak dapat ilmu lebih banyak, datang kelas online dah. Seminar dah habis dah. Seminar tak buka lagi. Datang kelas online. Inilah kaedah yang kita ajar. Inilah kaedah yang kita ajar. Saya ikut anda. Bila saya dah kongsi dengan formula ni, saya ikut anda. Sebab setiap minggu kita jumpa, insya-Allah. Itu menariknya. So, siapa yang berminat kelas online, tulis nombor telefon kat bawah, insya-Allah. Kita bagi pencerahan. Anda jangan risau. Bila anda tinggal nombor telefon tu, bukan maknanya anda terus pergi. Kita bagi pencerahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kak Yung, panggil saya Pak Aris, Kak Yung.
Pak Riz, bagaimana anak-anak langsung tak dengar cakap ibunya dan buat benda-benda tak elok? Kak Yung, begini Kak Yung, kita banyak nasihat anak. Kita nasihat anak daripada kita. Cuba nasihat anak gunakan hadis. Cuba nasihat anak guna ayat Quran. InsyaAllah. Nak detail, datang kelas online Pak Riz tahu. Banyak orang nasihat apa yang difikir, apa yang dirasa. Kadang-kadang kita cakap tu kerana geram dan marah. Kita cakap kerana dendam. Kita cakap kerana kita sakit hati. Maka anak-anak sukar nak ikut. Anak-anak sukar nak patuh. Nak tundukkan. Anak-anak kan, perlukan knowledge, perlukan ilmu. Ya betul, kita kena belajar. Ya betul kan? Bertualah, bersyukurlah wahai ibu. Bersyukurlah wahai ayah. Anda tak buat apa-apa pun, anak anda telah menjadi baik. Syukurlah, syukurlah. Tapi bagi kita, kalian ramai ni kan, kita kena buat macam-macam untuk pastikan anak kita baik. Maka itu satu keindahan. Itu adalah satu penghormatan besar Allah ke atas kita. Kak Yung, bila kita dapat anak yang buruk akhlaknya, kita dapat suami yang sailang kita, kita dapat seorang isteri yang tak dengar kata, tak dengar bicara, tak patuh, itu sebenarnya anugerah paling istimewa, anugerah yang paling besar Allah bagi pada kita. Penghormatan besar. Kenapa? Sebab dengan deretan masalah-masalah itu menjadi asbab kita kembali pada Allah. Sebab masalah-masalah itu menyebabkan kita setiap masa mencari Allah. Bangun sepertiga malam, kita kenal tahajud. Itu satu penghormatan besar pada kita. Yang saya bimbang, ada masalah tapi tak kenal Allah. Ada masalah tapi tak cari Allah. Itu yang masalah. Dia boleh cari bomoh, dia cari pawang. Bomoh tu sendiri pun ada masalah. Kau cari orang ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa asman. Kak Yung, kan, bila kita nasihat anak kita, kan, kita nasihat dengan ambil hadis-hadis Nabi, ambil ayat-ayat Quran, insya-Allah. Satu lagi perkara yang sangat penting, bila kita nasihat, siapa kita ketika kita beri nasihat? Siapa kita? Siapa kita ketika kita beri nasihat kat orang tu? Nampak tak? Kita tinggal solat, kita Quran pun tak baca, kita zikir pun tak ada. Kita banyak mengumpat orang, kita banyak untuk orang, lepas tu kita nasihat orang tu. Kata guru saya, bicara kita, bicara yang tak seronok nak dengar, bicara yang tak mungkin lekat, sebab datang pada orang yang banyak rosak. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Mekanik nak betulkan kita rosak, kan? Dia mesti ada knowledge, dia mesti ada ilmu. Maka kita rosak pada mata kita, kan? Adalah duit untuk mata dia. Duit adalah di sisi dia. Nampak tak? Maksudnya apa? Kerosakan anak-anak kita adalah ganjaran besar di sisi Allah, sedang menanti untuk kita. Faham ke faham tu? Maka jadi orang yang bijak, insya-Allah. Kak Yung, jom join program kelas online. Tulis nombor telefon kat bawah, kawan-kawan sahabat-sahabat. Kita hubungi anda, kita bagi pencerahan. Kalau anda yakin kelas online ni boleh bantu aku, teruskan, insya-Allah. Tak kira anak kita ni baik tak baik, knowledge mesti ada. Bagi anda hari ni Jumaat, jangan lepaskan peluang tau sahabat-sahabat. Apa tu Pak Riz? Perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan Formula S. Hari Jumaat ni perbanyakkan sedekah, perbanyakkan selawat, double S. Double S. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan sedekah. Solat itu pasti kena buat. Jangan tinggalkan. Nak syurga, banyakkan selawat, banyakkan sedekah. InsyaAllah selesa dan senang kita di akhirat, InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa asman. So, jenguk FB Pak Riz. Kat situ ada senang pay, ada RM2. Anda boleh sumbangkan setiap hari RM2. Sebulan sekali RM2 pun tak apa, kan? Anda boleh sumbangkan dana, kan? Di FB Pak Riz, sumbangkan dana. Anda boleh sumbangkan dana, kan? Sumbangkan dana lah. Nak bagi 100, nak bagi RM2 lah, ikut anda lah. Ada orang, Pak Riz, saya tak ada apa nak bagi. Saya ni susah, ibu tunggal. Saya ni hilang kerja. Saya ni subhanallah barulah ada masalah, isteri saya sakit, banyak nak pakai duit. Sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan, ingat, kita bina silaturahim bukan untuk dapatkan duit. Kita bina silaturahim untuk bersama-sama ke syurga Allah. Kita bina silaturahim melalui FB Live ini untuk mencari redha Allah, untuk bantu satu sama lain. Hanya bagi mereka yang ada lebih duit sikit, nak sumbanglah ke madrasah. Tak kisahlah madrasah mana pun. Pak Riz tengah bercakap, jadi Pak Riz promosilah madrasah Pak Riz. Anda boleh sumbang ke madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Tulis situ, saya nak sumbang, saya nak sedekah madrasah Pak Riz. Alhamdulillah, syukur. Kita perlukan dana yang besar untuk setiap bulan. Tapi kita tak pernah give up, tak pernah putus asa. Walaupun kadang-kadang kita disindir, kadang-kadang kita dimaki, dicaci, kadang-kadang kita dikutuk. Madrasah biasalah nasib dia macam tu. Kalau minta sumbangan orang, kena kutuk, kena maki, kena hina, biasalah. Kita terima.
Dunia ini tempat makian, dunia ini tempat cacian, dunia ini tempat hinaan. Alhamdulillah. Pegang semua itu dengan keyakinan Allah sedang memandang kita. Allah terlalu sayang kita. Seorang ayah bila tengok anak kena maki, kena caci, dia sedih. Kalau ayah boleh sedih, terasa hati dengan apa yang anak dia lalui, percayalah, Allah cipta kita. Allah tahu kita diperlaku macam tu. Satu, Allah sediakan istana yang hebat, yang luas, yang besar di syurga. Allah sediakan syurga untuk kita, insya-Allah. Allah bersalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jangan lupa kan anda juga boleh beli air syifa, air bacaan 30 juz Al-Quran. Insya-Allah. Boleh beli air bacaan 30 juz Al-Quran. Kita hantar ke rumah terus. Insya-Allah. Itu semualah usaha kita lah untuk dapatkan dana untuk pembangunan madrasah kita, operasi madrasah kita. Mudah-mudahan Allah pandanglah usaha kita, Allah rahmati, Allah berkati, kan? Kita ni kecil, insya-Allah. Insya-Allah, tuan. Syam Rock, bila susah, bila sakit baru sujud, bila senang, bila sihat lupa sekali. Betul Syam, kan? Kita ni, tapi alhamdulillah Syam, kan? Kalaupun masa dia senang dia lupa Allah, bila dia sakit dia ingat Allah, tu alhamdulillah Syam. Daripada dia sakit, dia senang dia lupa Allah, dia sakit, aduh sakit, pakcik solat dia sakit macam nak solat, nak pakcik sakit, lagi kita risau. Alhamdulillah, syukurlah pada Allah, kan? Walaupun dia lupa Allah ketika dia senang, tapi dia ingat Allah ketika dia susah. Alhamdulillah. Kita support orang, kita ingatkan orang, insya-Allah. Alhamdulillah Syam. Terima kasih Syam. Bunyi angin kuat, aircon. Bunyi angin kuat tu aircon. Diorang kata bunyi angin kuat, aircon. Hari ni Pak Riz duduk dalam kereta, panas lah. Panas, kan? Bahang, kan? Panas. Dah lah panas pagi tadi, kan? Panas pula masa live, kan? Aircon. Sabar-sabar, Ada apa lah, itu je. Boleh kita berhenti. Besok kita jumpa tau, sahabat-sahabat. Besok tak ada live, Pak Riz akan bersama dengan follower Pak Riz lebih kurang 500 untuk dalam program seminar online. Kita bicara tentang kehidupan, insya-Allah. InsyaAllah InsyaAllah Husin, InsyaAllah sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dan salam Jumaat untuk semua. Banyakkan selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rindu Nabi, rindunya Nabi, ya Allah. Bagaimana perasaan Nabi, ya? Bila kita balik, kita hampakan dia. Bagaimana perasaan Nabi? Tentu kecewa, kan? Nabi telah berjuang bermati-matian untuk agama ini. Nabi telah berjuang bersungguh-sungguh untuk pastikan kita semua ada iman. Tapi apa kita buat? Kita bergaduh, kita bertelingkah, kita konflik. Mak dan anak tak bertegur sapa, menantu ipaduai, suami isteri, semuanya ada konflik. Hampa Nabi. Kecewanya Nabi tengok kita umatnya begini. Sedangkan letak duduk kita paling tinggi, kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Sebab itulah sahabat-sahabat, setiap hari mesti baca hadis. Setiap hari ingatkan apa harapan Nabi kat atas kita. Setiap hari kena ingatkan. Kita jauh dan jauh dan jauh. Ingatkan anak-anak tentang Rasulullah SAW. InsyaAllah sahabat-sahabat. Kalau sebelum Nabi ni saya sedih. Sebab saya ada madrasah. Kadang-kadang saya fikir, ya Allah susahnya. Saya fikir, saya memang live setiap hari, bangunkan semangat orang. Tapi kadang saya fikir, ya Allah, anak-anak depan mata saya ni tak pegang Quran, tapi akhlaknya masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Bagaimana anak-anak kat luar yang tak ada Quran? Selalu saya fikir, anak-anak depan mata saya ni bakal-bakal hafiz. Yang ada dalam madrasah saya pun bersepah hafiz. 7-8 orang hafiz dalam madrasah saya, pelajar saya sendiri. Tapi bab akhlak, kita kena berbapulas, kita kena struggle gila-gila bab akhlak. Saya kata pada diri saya, ya Allah, saya bicara dengan Allah, ya Allah, kalau anak-anak madrasah pun akhlaknya teruk, ya Allah, pada pandangan saya lah teruk, bagaimana anak-anak kat luar yang tak ada Quran, ya Allah, anak-anak yang tak pegang Quran, ya Allah, anak-anak yang tak bertemu dengan tahajud, ya Allah,
Anak-anak yang tak ditemukan dengan puasa sunat Isnin Khamis, ya Allah. Anak-anak yang tak ada ratib al-haddad, tak ada baca ratib al-atas. Anak-anak yang tak ada zikir, tak ada selawat, ya Allah. Macam mana anak-anak tu, ya Allah? Sedangkan aku kat sini pun aku berembah pula, ya Allah. Nak bangunkan akhlak, ya Allah. Nak pastikan mereka ni hidupkan agama, subhanallah. Mak ayah dia hanya tahu anak dia dah habis 30 juzuk. Kenapa 5 tahun tak habis-habis? Tak banyak orang. Pengalaman saya lah 10 tahun bangunkan madrasah. Susah nak cari mak bapak yang ucap terima kasihlah. Anak saya akhlak dia, ya Allah. Dulu saya masukkan anak saya, solat pun tak buat. Dulu saya masukkan anak saya, zikir pun tak ada. Dulu saya masukkan anak saya pakai suara pendek je. Dulu anak saya tak pakai tudung. Dulu anak saya susah nak pakai tudung. Susah nak cari mak bapak yang kata terima kasih, alhamdulillah, syukur. Mereka tetap akan cari kelemahan Quran anak mereka. Itulah kehidupan hari ini, kehidupan akhir zaman, susah. Tapi kita tetap akan teruskan perjuangan. Kerana kita terlalu mencintai Nabi. Terlalu sangat cinta Nabi. Selalu saya kata pada tim saya, kalau perjalanan ini sakit, percayalah, Nabi lebih sakit daripada kita. Kalau perjalanan ini kita dihadiahkan dengan cacian, kutukan, makian, percayalah, Nabi lalui lebih dahsyat daripada itu. Percayalah. Kita akan teruskan perjalanan ini, teruskan perjuangan. Bukan senang, sahabat. Hidup di mana ada senang? Banyak orang kata Paris, bestnya Paris ada madrasah. Kalau ada di madrasah tak apa, nak bangunkan akhlak kita bukan senang, bukan semudah tu. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita jalan petunjuk, insya-Allah. Saya doakan anda semua semoga berjaya dalam hidup, berjaya dalam perjuangan. Terima kasih semua. Paris Sunduri. Besok kita tak ada live sebab Paris ada seminar online dengan followers Paris lebih kurang 500. Bagi anda yang nak kelas online, tinggalkan nombor telefon. Dan kelas online nak bantu dana madrasah Paris, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan insya-Allah Paris tinggalkan anda. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذابنا وقنا عذابنا وقنا عذابنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Amin amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih semua. InsyaAllah hari Ahad kita jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.